Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dialu-alukan, yang berbahagia, Cik Syukri bin Ismail, Ketua Panel Anugerah Kualiti Teknologi Maklumat Komunikasi Peringkat Negeri Perak, ahli-ahli panel yang turut sama hadir, Yang Berusaha, Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Tuan Haji Syahrudin Muhammad Yusof selaku Wakil Pengarah juga pada hari ini, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Puan Hajinah binti Ali, Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Sistem E-Daftar Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, Pensyarah Pakar Dr. Ismail bin Zain, Pegawai Teknologi Maklumat Puan Siti Mazura, dan seterusnya rakan-rakan pensyarah, perangkap, pembangun dan pengguna sistem E-Daftar Institut Perguruan Ipoh Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas kurniaan keizinannya untuk pertemuan kita pada petang ini. Pertemuan yang cukup bersejarah, cukup bermakna, khususnya dalam perkongsian ilmu, kemahiran dan teknologi ke arah pencapaian kualiti pendidikan masa hadapan. Semoga pertemuan ini akan dirahmati Allah dan juga berada dalam keredaan dan petunjuknya. Lantaran itu, bagi muliakan majlis, saya bagi pihak majlis mempersilakan Encik Zainal Abidin bin Sulaiman untuk mengetuai bacaan doa. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan yang menunjukkan rasa kerana mengingati dan menyebut padamu, hati yang tiasa segar kerana mensyukuri nikmat-Mu, malah badan yang tiasa ringan bagi menyempurnakan ketaatan kepadamu. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada petang yang mulia ini kami mohon rahmat dan hidayah-Mu. Bukakanlah kepada kami pintu keberkatan dan kenikmatan. Limpahkanlah kesihatan dan keselamatan kepada kami, tetamu kami, masyarakat kami, institusi dan negara kami dari sebarang musibah dan bencana. Ya Allah, perlihatkanlah kami segala kebenaran dan doronglah kami ke arah melakukannya, serta bentangkanlah kepada kami segala kesalahan dan ketidakpatuhan, serta doronglah kami agar kami menjauhinya. Pada petang yang penuh berkat ini, bersempena dengan Majlis Anugerah Kualiti Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 2008 peringkat negeri Perak, kami memanjatkan rasa syukur kerana Engkau memberi ruang dan peluang untuk kami. Kami bermohon agar ia dapat memberi petunjuk, pengajaran dan penambahbaikan di dalam kerjaya dan amanah kami ke arah mercu kejayaan dan kemuncaknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, kurniakanlah kami keimanan yang sempurna, keyakinan yang jitu dan unggul. Limpahkanlah kami nikmat kesejahteraan dan ketenteraman. Lindungilah kami daripada kesulitan dan kepayahan. Kurniakanlah kami kewarasan perasaan dan pertimbangan fikiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli panel yang dihormati, Institut Perguruan Ipoh Perak atau IPIP telah terkenal di Ipoh ini sejak tahun 70-an lagi. Dengan bertunjangkan cokan kata dedikasi asas kemajuan, seluruh warga institut ini telah bergerak satu rentak, satu tekad dan satu wawasan untuk memacu kecemerlangan institut dan juga menjana aspirasi negara untuk melahirkan pendidik yang cemerlang. Sepanjang perjalanan itu, berbagai inovasi telah pun dihasilkan. Tahun ini, dengan aspirasi dan kekuatan pengurusan pimpinan, pengarah kami berupaya melahirkan sebuah sistem pendaftaran yang mantap dan efisien. Segalanya bermula dengan cetusan
Tuan Pengarah kami, iaitu Tuan Haji Abdul Kadir bin Basiran. Dan ini jugalah akan menjadi titik permulaan kepada impian untuk mengenengahkan inovasi-inovasi yang dihasilkan di institut perguruan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di mana-mana institusi pengajian, baik institusi pengajian tinggi, kolej-kolej ataupun sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah berasrama, pendaftaran pelajar tetap berlaku. Kita tidak dapat lari daripada menyediakan kertas-kertas dan menguruskan hal ehwal pelajar sebelum, pada dan selepas hari pendaftaran. Lantaran itulah inovasi ini dicipta untuk kemudahan dan kelancaran pengurusan pendaftaran pelajar yang bukan saja bermakna untuk capaian dari rumah sebelum hari pendaftaran, pada hari pendaftaran, malah selepas pendaftaran, institut ataupun institusi itu akan tersedia dengan data pelajar yang kemas kini dan boleh dicapai dengan mudah untuk kegunaan pelbagai jabatan dan juga unit. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesungguhnya tidak bermaknalah pertemuan ini jika kita tidak mendengar cetusan minda, informasi kreatif serta aluan-aluan selamat datang daripada Yang Berusaha Tuan Pengarah. Jadi pada hari ini seterusnya saya mempersilakan Wakil Tuan Pengarah, iaitu Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan Tuan Haji Syahrudin Muhammad Yusof untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Yang dihormati saudara pengacara majlis, Cik Zain, para panel penilai anugerah kualiti peringkat negeri Perak yang diketuai oleh Cik Syukri, ahli-ahli panel, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, jawatan kuasa pembangunan sistem e-daftar, tutor serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul pada petang ini di majlis pembentangan anugerah kualiti peringkat negeri Perak. Selawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut baginda yang taat lagi jujur hingga ke akhir zaman. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan Pengarah kami, Tuan Haji Abdul Kadir Basiran, yang sekarang ini berada di Dewan sini untuk menyempurnakan satu peristiwa yang penting juga di maktab ini, iaitu khidmat cemerlang. Jadi semua warga IPIP berada di sana. Saya ingin merakam perasaan amat berbesar hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya di atas kesudian tetamu kehormat kita, ahli-ahli panel penilai hadir ke majlis pada petang ini dan seterusnya menilai, mendengar dan menguji sistem yang telah, sedang dan akan dibangunkan secara berterusan. Kehadiran tuan-tuan dan pada petang ini adalah menjadi saksi bahawa Institut Perguruan Ipoh Perak sentiasa komited dan bersungguh-sungguh berusaha ke arah memperkenal dan melaksanakan sistem e-daftar untuk memanfaatkan aplikasi teknologi info komunikasi di dalam perkhidmatan awam. Dengan adanya penyertaan pertandingan seumpama ini, kami berharap jawatan kuasa pembangunan ini dapat menampilkan dan menyebarluaskan lagi perkembangan aktiviti-aktiviti yang berhubung kait dengan pangkalan data atas talian, dan yang penting sekali ialah membolehkan penyaluran informasi dan penyertaan interaktif kepada pihak awam khususnya. Hadirin yang dihormati, kita pada saat ini sedang mengharungi era perkembangan pesat teknologi komunikasi dan maklumat. Di sekeliling kita dapat menyaksikan betapa teknologi ini merubah cara hidup kehidupan, lifestyle, cara bekerja dan cara berinteraksi.
Yang jelas juga nampak kepada kita ialah teknologi komunikasi dan maklumat memainkan peranan yang semakin penting dalam pengurusan dan pentadbiran satu-satu organisasi. Kemudahan seperti ini bukan saja telah dapat membantu mempercepatkan proses-proses kerja dan pentadbiran, tetapi juga membantu dan membuat keputusan yang bersandarkan kepada maklumat-maklumat yang lebih mudah diperolehi serta lebih cepat dianalisis dengan tepat. Dalam waktu yang sama, melalui aplikasi teknologi informasi dan maklumat sepenuhnya di dalam perkhidmatan awam, ianya akan dapat meningkatkan daya produktiviti, keberkesanan, kebolehan, capability dan kemampuan serta kapasiti perkhidmatan awam. Sesuai dengan perkembangan inilah, maka Institut Perguruan Ibu Perak telah mengusahakan program e-daftar dengan penubuhan satu jawatankuasa pembangunan sistem yang ahli-ahlinya dianggotai oleh kaki tangan Jabatan Teknologi Pendidikan dan unit sistem maklumat Institut Perguruan Ibu Perak. Ini adalah semata-mata bertujuan membangunkan sistem pangkalan data berasaskan teknologi komunikasi dan maklumat yang akan dapat memodernkan lagi sistem pentadbiran dan pengurusan IP sesuai dengan keperluan dan kehendak semasa. Hadirin yang dihormati, di samping penyediaan prasarana, infrastruktur, hardware dan software yang diperlukan, cabaran besar yang dihadapi dalam pelaksanaan e-government ialah perubahan minda, sikap dan cara bekerja, termasuk juga penguasaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam pekerjaan di kalangan anggota kita. Menjedari akan keperluan ini, selari dengan usaha-usaha ke arah penyediaan infrastruktur, hardware dan software ialah latihan-latihan penggunaan dan aplikasi teknologi, maklumat dan perubahan sikap bekerja di kalangan anggota perkhidmatan awam juga telah dirancangkan. Beberapa kursus, latihan, bengkel dan seminar secara berterusan telah diadakan yang bertujuan bagi meningkatkan kemahiran warga Institut Perguruan Ipoh di berbagai peringkat dan penggunaan dan aplikasi ICT di dalam suasana kerja pejabat. Alhamdulillah, beberapa sesi taklimat e-daftar telah diadakan bagi mempamerkan perkhidmatan dan aplikasi e-daftar. Di samping itu, sesi taklimat mengenai aplikasi-aplikasi lain berkaitan juga telah diadakan dari semasa ke semasa. Bagi mengakhiri ucapan ini, saya mewakili seluruh warga IP-IP, Jawatankuasa Pembangunan Sistem dan pihak pengurusan IP-IP sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran ahli-ahli panel penilai. Saya juga mengucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir di majlis ini dan kepada semua pihak yang terlibat dalam mengendalikan majlis. Kepada Jawatankuasa Pembangun Sistem ini, dengarlah pantun ini sebagai pembatas manis. Gadis manis ditingkap, budak nakal melastik burung. Singa di hutan lagi ditangkap, ini kan pula cicak mengkarut. Kepada ahli-ahli panel penilai anugerah inovasi, ini pantun kami. Seiring madah pantun bersambut, dalam senyum penghidang tamu. Mesra berdakap kasih terpaut, persilakan tamu sambut bertemu. Tenang-tenang air di laut, sampan kualiti mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik, rasa nak jujur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Syarudin Muhammad Yusof atas ucapan sebentar tadi dengan pantunnya, ya. Kalau saya nak katakan di sini, yang menunggu telah menyambut, apa pula kata yang datang. Macam majlis Pinang-Minang pula dah, ya. Tak tahu siapa yang kena Pinang ni, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebagai penambah seri, pelengkap buka bicara, majlis dengan sukacitanya menjemput Ketua Panel Encik Syukri Ismail untuk memberikan ucapan dan mungkin juga, ya, untuk memberikan sedikit talimat wacana kehadiran mereka pada hari ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pelajar majlis.
sekalian, para penulis, rakan-rakan sekerja saya, syukur alhamdulillah kita dapat hadir di dalam institusi yang begitu megah yang saya rasa daripada tahun 70-an ni. Betul 70-an. Okay. Yang mana saya rasa memang terkenal di antara institusi keguruan yang ada di negara kita ini. Walaupun jauh ke di guru boleh katakan, tapi masih lagi kenal. Dan saya bersyukur juga sebab orang rumah saya pun berpeluang datang sini ada di taklimat kajian di sini. Jadi dia banyak ceritakan tentang institusi ini sebab dia datang daripada MBBT di Peminat. Jadi dia datang sini dia buat perbandingan lah. Jadi syukur alhamdulillah laporan dia lihat amat positif. Okey. Memandangkan ini merupakan anugerah kualiti ICT teknologi kita, saya sekali lagi ingin merakamkan ribuan terima kasih di atas kesediaan tuan-tuan dan puan memasuki dalam pertandingan inovasi ini. Apa yang saya ingin tegakkan di sini adalah pendekatan pembinaan ICT ini kita amalkan sikap terbuka, iaitu jika sesuatu inovasi ICT adalah membawa berkat dan rahmat kepada sesuatu tempat, seharusnya ia harus dikongsi bersama dengan institusi-institusi yang lain, walaupun dia diperkatakan diguna pakai untuk kepentingan IP yang ada sekarang ni. Tapi saya rasa jika perkara tersebut adalah universal untuk seluruh institusi keguruan, saya rasa seharusnya dapat dikongsikan. Sebab amalan kerajaan negeri Perak adalah kita memperguna pakai perisian-perisian apa yang dinamakan sebagai open source, perisian terbuka. Dan platform yang normal yang kita guna pakai adalah peristilahannya adalah lab, iaitu Linux, Apache, MySQL dan PHP. Dan apabila dipergunakan platform-platform berkenaan, maka ia memudahkan pembinaan perisian dan juga tidak terikat, terutama sekali dalam suasana apa dikatakan yang kita kenal adalah Microsoft lah, yang mana dia telah menaklukki hampir 90% pasaran operating system dalam dunia, tetapi kosnya amat tinggi. Sebagai contoh, kita ambil penggunaan Microsoft Office dalam negeri Perak. Kami telah berbicara dengan pihak Microsoft dan penggunaan Microsoft Office adalah lebih kurang sampai 1 bilion. Jadi kami tidak upaya nak membayar license yang tidak mahal. Jadi alternatif yang kami guna sebagai contohnya open source itu adalah Open Office, ataupun sekarang ni yang lebih baru adalah Multimedia Office. Multimedia Office ni pun percuma dan guna pakainya adalah apa kata dalam environment baik open source dan juga dalam environment Microsoft operating system dia boleh guna pakai. Jadi jangan kita anggap bahawa benda yang berbayar tu canggih, tapi sebenarnya tidak. Kalau tuan-tuan perempuan, saya ada pegawai saya, salah seorang saya, Cik Rizal yang dia adalah merupakan pakar runding dalam open office ni di Perak. Jadi saya sempat menghadiri kursus beliau selama sejam. Alhamdulillah terus dapat. Walau kita dah diasuh dalam environment Microsoft ataupun setengah tu gunakan Apple pun saya biasa guna. Sebab semasa saya di bahagian teknologi pendidikan, memang saya guna pakai itu selama 5 tahun lah menggunakan Apple ni. Dan Apple amat mudah dari segi pembinaan multimedia. Jadi yang saya perlihatkan sistem yang disebabkan petang ni ada itu pendaftaran sistem
sistem pendaftaran ni dia dibinakan di atas Full Fusion Markup Language. Dia memang mudah diguna pakai on a individual basis, tetapi kalau nak guna pakai enterprise atau penggunaan meluas ataupun dalam keadaan suasana dikatakanlah sebagai dalam alam pendidikan umum adalah lebih sesuai kalau di peringkat yang kedua lah, versi kedua buat lakukan dalam environment iaitu Linux, Apache, MySQL dan PHP, iaitu dengan menggunakan PHP lah. Sebab banyak site yang kami lihat memang mula dia orang pakai Fusion, tapi apabila dia orang dah advance sikit kita payah nak migrate sebab proprietariness dari segi licensing lah. Jadi apabila pergi pada open source yang normal, kalau tuan-tuan berpahan lihat dalam internet, sebagai contoh Google open source, yang dikatakan dahulu Hotmail open source. Jadi kita benda-benda tersebut tu bagi apa nak dikatakan ahli-ahli dalam open source ni, dia orang antara dia orang saya tahu dia bukan jenis yang suka marketkan, sebab bila marketkan aspek kewangan tu ada, tapi open source ada percuma. Jadi macam mana buat apa kita nak marketkan benda percuma? Jadi itu sebagai lanjutan dan berlanjutan pada apa yang kami perjuangkan lah. Dan dalam negeri Malaysia ni yang menggunakan open source secara senyap adalah Negeri Sarawak. Dan begitu juga baru-baru ni Terengganu menundukkan keterampilan yang menggunakan open source. Jadi Perak ni bukanlah kami nak heboh, tapi kami lebih suka dia ada rugi. Jangan kita heboh-hebohkan. Tapi kalau dia dijalankan, dia nampak hasil. Sebagai contoh yang saya lihatkan, saya baru datang ke Perak ni baru setahun lebih sikit. Jadi saya memang tahu Perak ada benda yang Perak senyap-senyapkan. So sebagai contoh adalah rangkaian Peraknet. Peraknet sebenarnya dibina secara dalaman, kosnya secara dengan infrastruktur sekali hampir 1 juta. Kalau pihak sebagai contoh Telekom Malaysia bina, dia setahun 1 juta. Kita bina sekali bina 1 juta. Dan dia punya operating softwarenya adalah open source juga. Iaitu kami guna SUSE Linux dan juga yang katakan VPN yang biasa di proprietary pada Telekom, kami guna open source secara percuma, dan rangkaian kami adalah selamat daripada serangan-serangan dari luar. Dari pertama sekali kami perhatikan juga serangan daripada Israel, China dan juga Amerika sendiri. Memang menyerang negeri kita. Saya tak tahulah apa maklumat yang terlalu penting sehingga mereka sering serang kita, tetapi bagi mereka, kalau dia orang dapat hack dalam sistem kita, memang banyak maklumat-maklumat yang gentir dapat dikecapan. Dan apabila saya perlihatkan sistem di daftar pelajar ni, ialah pada dasarnya sepatutnya tidaklah menjadikan sulit, tetapi bagi dia orang ada satu kepentingan, dia orang invest current information for the future needs. Jadi dia orang ada investment. Jadi seboleh-bolehnya kita seharusnya tingkatkanlah keselamatan ini. Jadi sebelum saya mulai terlalu panjang, saya rasa pernah hakim tak sabar-sabar nak perlihatkan sendiri bahan-bahan yang IPP ingin sembah. Saya sekali lagi saya merakamkan terima kasih di atas sambutan tuan-tuan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Syukri, penerangan yang sungguh bermakna, haluan yang sungguh merangsangkan motivasi kami untuk menunjukkan yang terbaik. Untuk ucapan tadinya, bertanya-tanya melihatkan kami menggunakan Fusion atau tidak menggunakan open source. Sebenarnya inilah juga rentetan peristiwa imigrasi daripada satu sistem yang lama kepada satu sistem yang baru. Kalau dulu kita hanya menggunakan Office Access, asalnya Access, kemudian kita bergerak sikit-sikit kita bawa, dan sekarang ini kita dah menggabungkan antara Fusion yang sedia ada dalam yang telah pun dibekalkan dengan MySQL. Jadi migrasi itu berlaku dari masa ke semasa. Sebab kita bila nak memindahkan data
data yang sedia ada yang digunakan adalah dalam format access. Jadi access dari PHP dia masih belum boleh membaca secara terus rata-rata daripada access. Jadi untuk membolehkan dia digabung, Fusion ini masih relevan digunakan. Dan lagipun sehingga sekarang Fusion ini dalam Kementerian Pelajaran dah memangnya ada lesson yang dibekalkan. Jadi dia tidak menjadi satu kos tambahan baru kepada pihak kami untuk melaksanakannya. Dan kami tidak menggunakan database access sebab itu satu kos yang tinggi juga. So kami telah migratekan dia untuk menggabungkannya, integrasikan dia Fusion ini dengan MySQL. Jadi tuan-tuan, hadir panel, tak perlulah saya, bukan saya lah untuk memberikan taklimat itu. Jadi insyaAllah selepas ini tuan-tuan akan disajikan sepenuhnya dengan maklumat pembangunan, penggunaan masa kini dan juga cadangan kami pada masa depan, ya, dan cuba kami pelopori dalam sistem e-daftar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan tika sudah pun terbentang, sirih sudah pun dijamah, kemian sudah semerbak. Saya dengan sukacitanya mempersilakan Datuk Panglima kami untuk memulakan langkah. Tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan Encik Yahya bin Osman untuk membentangkan sistem e-daftar Institut Perguruan Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah ya Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang diraihkan pada petang ini Cik Syukri Ismail selaku Ketua Panel Hakim Anugerah Inovasi Tingkat Negara 2008, barisan ahli-ahli panel, Ketua Jabatan Ahli Jawatankuasa Pembangunan Sistem e-Daftar, Pensyarakanan Dr. Ismail, pensyarah-pensyarah serta staf-staf sokongan yang saya hormati sekalian. Jadi sampailah masanya saya cuba menyampaikan secara mudah dan ringkas bagaimana sistem e-daftar daripada senario sebelum, semasa, selepas, sehinggalah kita akan menguji sistem berkenaan yang telah terbentang di hadapan tuan-tuan nanti. Jadi untuk itu sistem e-daftar ini adalah bertujuan kita untuk menyimpan data-data pelajar, yang mana meliputi profil pribadi mereka, perihal keluar masuk mereka, masuk ke maktab, keluar maktab hari-hari, GERCO iaitu gerak kerja co-curriculum, practicum iaitu latihan mengajar mereka semasa dalam latihan, dan juga berkaitan dengan peperiksaan serta lain-lain data yang berkaitan. Jadi oleh yang demikian, kalau kita lihat data-data yang kita handle, kita uruskan, memanglah begitu banyak di Institut Perguruan Ipoh. Jadi dalam kita punya tinjauan pada sebelum daripada pelaksanaan dan juga pembangunan sistem ini, kita telah meninjau bahawa ahli jawatankuasa telah melihat kita mempunyai isolated dalam bentuk information, island of information, yang mana kita lihat itu awal pelajar dengan data dia sendiri, praktikum dengan data dia sendiri, peperiksaan dengan data dia sendiri, kolej kediaman pun dengan data dia sendiri, dan bahagian unit praktikum pun dengan data dia sendiri. Jadi dengan yang demikian sudah barang pasti data-data tersebut kadang-kadang ada kesilapan sana sini yang tidak match antara satu sama lain. Jadi dengan yang demikian, apabila kita lihat senario-nya sebegitu, maka kita telah mencadangkan supaya mewujudkan sistem e-data yang mana objektif dia ialah mewujudkan data yang berpusat, yang mana standard dan juga validity data tersebut lebih terjamin. Jadi oleh demikian, kita dapatlah memproses dan menganalisis data tersebut. Jika ada katakan permintaan dari pihak bahagian pendidikan guru, maka kita kena menganalisis, dan kita juga mudah membuat carian terhadap data-data tertentu. Kerana kita lihat bahawa data-data tertentu kalau dibuat secara sebelum e-daftar,
kita terpaksa pergi minta kebenaran kepada ahli pelajar untuk mencari file-file yang berkaitan. Dan akhirnya kita akan dapat mengemaskinkan data tersebut. Di sini kita urutkan data. Kadang-kadang pelajar kita ada lebih kurang, populasinya lebih kurang 1,000 pelajar. Jadi kalau kita nak mengenal pasti satu pelajar yang menangguh kursus atau diberhentikan kerana hal-hal disiplin, jadi kita sedang mengupdatekan data tersebut dan boleh diakses statusnya oleh jabatan-jabatan lain. Jadi oleh demikian kita dapat memudahkan pengemaskinian data-data tersebut. Jadi kalau mengikut garis panduan yang tuan-tuan hantar kepada kami, jadi kami akan membentangkan mengikut garis panduan tersebut. Jadi perancangan strategi kami sebelum daripada pelaksanaan projek e-daftar, kita lihat bahawa semasa proses pendaftaran pelajar, sebelum proses pendaftaran pelajar, kita akan dapat maklumat pelajar dan kita hantar borang-borang tawaran kepada pelajar-pelajar kita. Dan pelajar akan balas, respon kepada kita sama ada menerima ataupun menolak tawaran. Dan selepas daripada itu, yang menerima kita hantar lagi surat tawaran, borang-borang yang mana melibatkan satu kos penghantaran yang tinggi. Kerana kadang-kadang borang itu banyak. Jadi oleh yang ini kan, selepas daripada kita menghantar, pelajar-pelajar ini pula datang membawa borang-borang yang telah dilengkapkan semasa hari pendaftaran, disemak oleh para tutor dan juga melampirkan juga dengan sijil-sijil asal. Dan di akhirnya kita pun simpanlah data-data tersebut di dalam ataupun di bahagian unit ahwal pelajar. Jadi ini adalah senario yang mana berlaku semasa sebelum e-daftar dilaksanakan. Jadi apabila kita melihat senario ini, apabila kita tengok ada banyak kelemahan dan juga kesusahan di dalam pengurusan data, maka kita telah melaksanakan satu analisis SWOT analisis, iaitu kita lihat apakah kekuatan yang kita ada yang boleh kita bangunkan supaya memudahkan pengurusan pelajar, pengurusan data-data pelajar. Maka kita ada semua tenaga. Kita gembelingkan daripada unit teknologi pendidikan dengan kerjasama teknologi unit sistem maklumat untuk kita bangunkan satu sistem yang dapat kita katakan sebagai satu sistem yang menjadi asas sistem yang komprehensif. Jadi oleh demikian, atas sokongan pihak atasan dan juga kewangan yang sedia ada, maka kita dapat melihat bahawa inilah kekuatan kita. Dan di samping itu, kita lihat ya, semasa sebelum sistem dilaksanakan, e-daftar ini kosnya seperti kos penghantaran borang, kos pencetakan banyak. Dan juga kepuasan pelajar, aspek kepuasan pelajar kita lihat pada ketika sebelum pelaksanaan sistem, mereka merasakan bahawa bila proses pendaftaran, kalau tuan-tuan pernah pergi mendaftar anak ke asrama penuh, kadang-kadang ambil sampai waktu sampai petang baru dapat duduk dalam asrama. Jadi oleh demikian, ini adalah kita lihat perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Jadi kita dapat melaksanakan, kita dapat cuba mengatasi kelemahan tersebut. Jadi peluang yang kita ambil sini, cuba kita bina satu sistem baru. Dan mungkin daripada sistem ini kerana kami adalah tenaga pengajar dan setengahnya adalah staf-staf sokongan, ada kekangan-kekangan dan ini dilaksanakan dapat ditangani walaupun kita menghadapi masalah waktu untuk programming ataupun pengaturcaraan sistem pembelajaran. Jadi pada tahun 2007 Januari, seperti mana tuan-tuan telah dipaparkan tadi, kita telah menggunakan Microsoft Access, interface dia dan juga database dia. Jadi oleh kerana kita menggunakan Access, sudah tentu kita punya accessibility dia dan juga keupayaan nak kita akses melalui internet adalah amat terhad. Jadi oleh demikian, kekangan tersebut kita anjakkan, kita ubah, kita buat migrasi kepada sistem antarmuka menggunakan Confucius di mana boleh diakses melalui internet. Walau bagaimanapun masih lagi menggunakan Access sebagai pesanan data.
Tetapi di sini tuan-tuan, bila kita menggunakan SS, kelajuan untuk mengakses daripada pengkalan data memang lemah dan lambat. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana sistem tersebut lemah, lambat dan sebagainya, maka kita telah pada Julai 2008 kita telah melaksanakan sistem e-daftar. Bukan kita baru nak program, tetapi kita telah berjaya melaksanakan cold fusion, di mana pengkalan data menggunakan MySQL, yang mana kelajuan mengakses dapat dipertingkatkan menggunakan internet. Jadi oleh yang demikian, sistem ini memang sesuai digunakan oleh semua IPG kerana kita menggunakan standard yang sama, prosedur pendaftaran yang sama. Untuk tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan, kita ada prosedur quality IMS ISO 91/2000 yang mana ada prosedur berkaitan pendaftaran pelajar baru, dan kita menggunakan sistem ini, kita adaptasikan bersesuaian dengan sistem yang sedia ada. Jadi oleh yang demikian, ini dapat memantapkan lagi prosedur kerja kami untuk boleh digunakan pakai oleh semua pihak, terutamanya IPJM, Institut Perguruan Malaysia. Jadi ini adalah antarmuka pada tahun 2007 yang kita gunakan SS. Dan yang ini menggunakan SS sebagai database, tetapi interface-nya ialah cold fusion yang boleh diakses menggunakan internet. Dan pada Julai yang lepas, inilah interface yang menggunakan cold fusion dan pengkalan datanya menggunakan MySQL yang telah kita laksanakan dengan jayanya pada pendaftaran pelajar baru pada Julai 2008 yang lepas. Yang mana kalau untuk pengetahuan tuan-tuan, BPG bahagian pendidikan guru telah menggunakan sistem lain, cuba aplikasikan satu sistem lain untuk pendaftaran, tetapi mereka gagal. Tapi Alhamdulillah, kita telah berjaya. Ini juga telah diberikan pujian oleh pemantau daripada bahagian pendidikan guru, di mana dia melihat kita punya sistem telah dapat dilaksanakan walaupun baru peringkat asas. Jadi dalam kita mengubah satu sistem yang daripada manual kepada semi manual kepada automize, memang kita perlu menguruskan perubahan-perubahan gaya kerja tersebut. Jadi oleh demikian, kita adakan beberapa sesi taklimat, beberapa sesi kursus untuk penggunaan e-daftar. Tuan-tuan, di hadapan tuan-tuan itu ada beberapa orang tutor yang kami latih semasa proses pendaftaran pelajar baru tersebut. Jadi oleh yang demikian, dengan sesi-sesi taklimat tersebut, mereka nampaknya bersedia dan juga rasanya telah memberikan respon yang positif dalam penggunaan sistem e-daftar tersebut. Di samping itu, kami jawatankuasa dan juga bahagian pengurusan atasan sentiasa memantau bagaimana pelaksanaan dan perkembangan e-daftar tersebut. Dan kita ada gancak yang mana dimonitor, sentiasa dimonitor oleh pihak atasan, dan kami Ketua Jabatan Awal Pelajar, Jabatan Teknologi akan sentiasa melaporkan dalam mesyuarat-mesyuarat di peringkat pengurusan tertinggi Institut Perguruan Ipoh. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, pengarah kami sangat-sangat perhati dan sangat-sangat menghendakkan mana-mana sistem yang boleh di-automate, kita fikirkan supaya di-automize kan. Jadi itu yang oleh kerana sokongan yang kuat, oleh kerana keprihatinan beliau, walau bagaimana cantik sekalipun sistem, tetapi kalau tidak mendapat sokongan dari pihak atasan, pengurusan perubahan tersebut tak akan berjaya. Jadi walaupun kita bagi sisi latihan, tetapi tanpa sokongan dari pihak atasan, sistem yang baik pun tidak akan dapat dilaksanakan. Jadi untuk yang demikian, pada tahun 2008 Mac kita telah menubuhkan satu jawatankuasa yang dipanggil nama Jawatankuasa Pembangunan Sistem, yang mana sistem jawatankuasa ini telah merancang, mereka bentuk, melaksana, menguji, membimbing dan mempromosikan sistem ini supaya dapat digunapakai
Dan di samping itu, sentiasa responsif kepada klien kita supaya sistem kita dapat ditambah baikkan dari masa ke semasa. Dan kita sentiasa terbuka untuk menerima kritikan dan sentiasa menggalakkan cadangan-cadangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Ini adalah proses yang biasa. Kalau kita lihat bagi orang IT, ini adalah proses biasa dalam sistem pembangunan sistem, iaitu kita menggunakan kita hire pembangunan sistem SDLC, yang mana daripada peringkat awal sampailah proses penyelenggaraan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sistem yang kita bina ni, jawatankuasa yang kita bina bulan Mac, dan insya-Allah, alhamdulillah, pada bulan Julai kita berjaya laksanakan sistem tersebut. Dan kita dapat berjaya bukan sahaja dapat diguna pakai, tetapi telah dipuji oleh bahagian pendidikan guru kerana inisiatif kita tanpa dokongan ataupun arahan daripada mereka. Jadi ini adalah merupakan fasa-fasa pembangunan kita. Dan di akhirnya pada 24 hingga 26 hari bulan Jun, kalau tuan-tuan nampak gambar pada multimedia kita tadi, di Coral Bay Pangko, kita membuat sedikit pemunian dan pengujian sistem supaya sistem tersebut semasa diaplikasikan pada pertengahan Julai untuk pendaftaran pelajar baru tidak ada berlaku error di situ. Jadi oleh demikian kita berjaya membuat 2 kali pengujian. Pertama, pengujian di peringkat pra pelaksanaan, dan kedua pada pengujian di pusat pendaftaran pelajar baru sebelum pelajar-pelajar baru hadir masa pendaftaran tersebut. Saya ingin membawa 5 senario bagaimana proses pelajar-pelajar tersebut dan juga kami sebagai pentadbir pengkalan data untuk menguruskan e-daftar berkenaan. Yang pertama itu pentadbir HEP. Pada peringkat pertama, pentadbir HEP, kalau tadi saya ceritakan berkaitan dengan sistem secara manual, tetapi sekarang ni apabila dilaksanakan e-daftar, pentadbir HEP akan hanya memaklumkan kepada pelajar-pelajar surat tawaran diberikan kepada mereka yang mana telah menghantar bahawa mereka menerima tawaran, dan kita sertakan kepada mereka password untuk mengakses kepada sistem berkenaan. Tuan-tuan, kalau institusi lain, kalau nak masuk ataupun nak membeli password, kena RM5. Pergi beli dekat Bank Simpanan Nasional. Tetapi kita tak. Kita beri post kepada mereka password supaya mereka boleh mengakses kepada dalam sistem kita. Jadi selepas daripada itu, selepas proses penghantaran password tersebut oleh bahagian awal pelajar, kita akan melantik tutor. Lantikan tutor ini bukan melantikan dalam bentuk surat. Kita aktifkan. Nanti kita akan tunjukkan macam mana kita mengaktifkan tutor. Iaitu tutor di sini adalah orang yang akan bertanggungjawab menjadi juru daftar pada pelajar-pelajar yang baru sampai nanti. Jadi kita ada 200 lebih pensyarat, dan kemungkinan 5 ataupun 6 orang akan dilantik sebagai tutor. Maka kita aktifkan 5-6 orang itu saja. Jadi oleh demikian, hanya tutor yang diaktifkan saja boleh mengakses data berkenaan dan mengaktifkan pelajar-pelajar yang datang mendaftar. Jadi itu senario peringkat pertama di bahagian awal pelajar. Kemudian selepas daripada itu, apabila pelajar dapat surat boleh akses, pelajar akan mendaftar di rumah. Maksud mendaftar di rumah bukan daftar macam mana. Mereka key in data di rumah masing-masing. Iaitu kalau tuan-tuan pada buku di dalam di buku panduan di hadapan tuan-tuan tu, dia ada maklumat tentang waris, maklumat tentang penjamin, pengalaman di sekolah, pencapaian akademik. Semuanya data-data ini kalau kita lihat cukup banyak. Dan kalau manual secara biasa, kita akan hanya dapat data-data tersebut apabila pelajar datang. Tetapi sini kita tidak.
kita minta pelajar isi di rumah menggunakan online. Jadi oleh yang demikian, sebelum pelajar datang, kami di awal pelajar dah dapat maklumat awal pelajar-pelajar kita secara detail. Jadi oleh yang demikian, pada hari pendaftaran, pengesahan pendaftaran oleh tutor, tutor hanya akan datang tengok nombor kad pengenalan, tengok sijil asal, terus aktifkan pelajar tersebut. Dan kita berjaya mengambil masa tak sampai 10 minit bagi setiap orang pelajar yang mendaftar pada Julai lepas. Jadi ini kejayaan kita, dan kita telah menangani aduan-aduan pelanggan yang mengatakan bahawa lambat nak pergi asrama, lambat dan sebagainya. Jadi selepas daripada didaftarkan oleh tutor, maka kita pun daftarkan asrama, kita terus bagi nombor bilik kepada pelajar berkenaan, dan terus dia pergi ambil kunci di asrama, dan mereka pun bolehlah menghantar barang-barang mereka untuk menginap di asrama. Jadi masa yang kita ambil cukup cepat, dan di akhirnya nanti dalam masa yang sama kita dapat generate kad matrik tersebut dalam masa yang singkat. Jadi ini adalah kelebihan sistem yang telah kita bangunkan pada e-daftar yang telah kami gunakan dan juga ambil bahagian sebagai perisian untuk dipertandingkan. Untuk penyelenggaraan projek ini, kami menubuhkan jatuh kuasa kecil, ya, untuk menyelenggarakan sistem itu, iaitu daripada dari segi softwarenya dan juga hardware. Itu yang pertama, sistem itu. Yang keduanya, dari segi penyelenggaraan datanya pula, kami terpaksa meminta kerjasama daripada awal pelajar, kerana awal pelajar inilah yang menguruskan data-data ini dan mengesahkan validiti data berkenaan. Jadi ini adalah kerjasama kami, bukan hanya daripada unit teknologi pendidikan dan juga unit sistem maklumat, tetapi juga kolaborasi dengan awal pelajar. Jadi ini antara kekuatan kami, kerana kami mendapat kerjasama daripada berbagai pihak dari berbagai jabatan. Jadi untuk menjamin kualiti, sama ada kita punya produk software dan juga data berkenaan, kami mereka bentuk dengan mengambil kira garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, dan juga keselamatannya juga kita ambil kira perkeliling dan juga garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan dari segi capaian kepada data-data tersebut terperingkat. Dengan kata lain, kalau dia statusnya pelajar, ada hak-hak tertentu yang pelajar boleh akses. Kalau dia sebagai pengguna pensyarah ataupun tutor, hanya hak-hak tertentu. Begitulah sebagai admin. Jadi oleh demikian, dengan terperingkatnya pengaksesan data tersebut, kita dapat menjamin bahawa sistem kita, keselamatan datanya dapat dijaga. Jadi ya, di samping itu, kita sentiasa melakukan backup sistem, terutama data tersebut, dari masa ke semasa dengan mengikut jadual-jadual yang tertentu. Jadi oleh yang demikian, kita rasa dengan adanya sistem ini, dengan adanya penjadualan ini, kita dapat memastikan bahawa kualiti data yang kita simpan amat terjamin. Dan kita juga akan sentiasa responsif kepada cadangan-cadangan untuk penambahbaikan. Kita tidak kata kita tak kata bahawa sistem kita ni dah baik, tetapi kita sentiasa mahu dan juga cuba mempertingkatkan, sama ada dari segi interface dia ataupun user friendly, teramah penggunaannya. Jadi oleh yang demikian, dengan adanya responsibility, kita rasa sistem kita akan sentiasa dinaik tarafkan pada masa akan datang. Dan proses kerja yang kita gunakan untuk pembinaan sistem ini, seperti mana saya katakan tadi, menggunakan dan mengambil kira
tentang standard MSI ISO 9001-2000 yang telah memang kita laksanakan sejak 2003. Jadi oleh yang demikian, kita rasa kualiti yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan dapat bukan saja dinaik taraf, diangkasakan seluruh Malaya, tetapi mungkin juga di antarabangsa. Jadi dari segi kepuasan pelanggan, kalau saya kata saya dapat berjaya mewujudkan kepuasan pelanggan yang baik, yang tinggi, mungkin saya bias. Tetapi di depan tuan-tuan nanti, kalau tuan-tuan nak tanya pelanggan saya, iaitu awal pelajar dan juga para kita, boleh dapat maklumat hands-on, primary information. Jadi oleh yang demikian, boleh saya persilakan soalan terbuka, bukan soalan bertulis. Jadi tak jadi masalah, insyaAllah bolehlah dikemukakan nanti. Jadi seterusnya, dari segi kewangan tuan-tuan, RM0. Mungkin tuan-tuan tak percaya RM0 kan? Tetapi walau bagaimana, saya ingin meminjam perkataan timbalan pengarah saya. Dia kata walau bagaimanapun, memang tak apa ni, bukanlah maknanya zero tu tak ada langsung kos yang terlibat. Untuk pembinaan sistem ini, apabila kita ada sesi latihan, apabila kita ada sesi untuk brainstorming, nak melihat need analysis di kalangan klien-klien kita, maka kita panggil pada sesi satu sesi mesyuarat di Hotel Quality selama 3 hari, iaitu telah mengambil belanja lebih kurang RM8,000. Tetapi walau bagaimanapun, itu bukan untuk pembangunan ini saja, tetapi kita ambilnya sebagai dalam masa yang sama kita membuat sesi latihan kepada staf-staf kita. Kerana tuan-tuan, staf-staf kami ini bukannya 100% intelligent dari aspek qualification. Kami daripada kosong, tetapi kita adakan sesi latihan supaya kita sama-sama dapat menjadi ala-ala programmer yang profesional. Jadi oleh demikian, inilah hasilnya, yang mana kalau tuan-tuan lihat bahawa selama 3 bulan kita dapat menghasilkannya, dan di Pulau Pangkor kita hanya mengambil belanja hanya sebanyak RM7,000. Jadi kalau kita gabungkan kedua-dua kos, hanya RM15,000 untuk pelaksanaan sistem berkenaan. Tetapi tuan-tuan, kalau dibandingkan dengan bahagian pendidikan guru menggunakan sistem yang sama, mereka telah membelanjakan 6 juta. 6 juta, tanyalah Ketua Jabatan Awal Pelajar Masyarakat pada bulan lepas menyatakan bahawa walaupun 6 juta, sistem masih pending, tak berjaya dilaksanakan. Dan alhamdulillah, kita one man show, kita berjaya laksanakan. Kalau kita nak jual pun boleh. Tapi kalau Encik Syukri kata tadi, lebih baik kita share kan. Jadi saya tak mahu nak cakap. Saya ada honorarium. Ada honorarium. Agak-agaknya bukan honorarium itu ya. Petani kan kita ada bajet kan. Mendapat bonus. Okey. Dia pensyarah dia warna biru. Dia kalau student dia warna hijau, dan kalau peserta khusus dia warna kuning. Orang rumah tuan Encik Syukri warna apa? Ada dapat kan? Warna kuning. Itu untuk peserta khusus. Jadi kita kalau biasanya 3 hari kita boleh produce. Tetapi dengan ada sistem ini, 1 hari boleh kita hasilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak akses data tersebut, kita kena pergi HEP. Tengok dulu file dia. HEP kata nanti dulu. Kalau mood PAP dia tak berapa bagus, lambat kita. Jadi oleh yang demikian, dengan ada accessibility, kita mudah. Cuma kita hanya memerlukan password untuk masuk ke dalam sistem. Dan dari segi kesilapannya pun, kita dapat mengurangkan risiko kesilapan tersebut. Dan akhirnya kita lihat bahawa kalau kita nak sebarkan maklumat terkini, misalnya saya katakan tadi, kalau pelajar ni tuan-tuan ya, tak sama status pelajar kita dengan di sekolah. Di sini mengandung dibenarkan. Kadang-kadang kalau mengandung boleh, tapi kena tangguh.
Jadi kadang-kadang maklumat ini hanya HEP saja tahu. Jadi maklumat yang sama, haiwan unit peperiksaan kita tahu, unit praktikum kita tahu. Jadi kalau status pelajar ini tak dapat diperolehi secara cepat, kita susah untuk membuat apa-apa keputusan. Jadi oleh demikian, penyebaran data terkini tentang pelajar ni dapat disebabkan dengan berkesan. Jadi seterusnya kita lihat, tuan-tuan ya, kami ni kadang-kadang daripada bahagian pendidikan guru dia nak tahu berapa pelajar lelaki, berapa pelajar perempuan, Cina berapa orang, India berapa orang, Melayu berapa orang, Bumi Putera Sabah Sarawak berapa orang. Analisis ni kalau nak dibuat secara manual boleh, tapi mengambil masa yang lama. Jadi oleh yang demikian, orang-orang IHP ni kalau nak minta tolong pada mereka, kena tengok musim. Kerana kalau musim orang nak minta laporan-laporan ini, janganlah minta apa-apa pertolongan. Kerana mereka pun ada musim-musim baik dan musim-musim yang tak berapa baik. Jadi oleh yang demikian, dengan adanya laporan yang boleh disertakan serta-merta, maka orang IHP dah tak ada musim dah. Musim dia baik semua dan tak ada lagi yang tak baik. Okey, itu antara yang dapat kita hasilkan selepas pendaftaran e-daftar. Jadi ini di antara outcome yang kita secara tak langsung dapat kita capai, yang mana kita dapat berjaya membuat satu pengkalan data berpusat dan percepatkan sistem analisis kita, dan juga kita dapat mudahkan pencapaian dan juga mengemaskinikan data-data kita. Tuan-tuan, e-daftar kita ini mempunyai kelebihan tersendiri. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita membina sistem, bukan saja print outnya kita ambil kira, proses kerja pun kita ambil kira mengikut MSISO. Jadi itu uniknya sistem kita, kerana kita mengambil kira semua aspek. Dan sistem ini boleh diguna pakai di mana-mana saja, terutama di IPGM, Institut Perguruan Malaysia. Tinggal lagi oleh kerana tuan Encik Supri kata ada honorarium, kami pun rasa lega untuk berkongsi bersama dengan IPGM. Kerana dalam proses-proses untuk membina sistem ini, tuan-tuan, kadang-kadang kami punya programmer celup ini terpaksa tidur sampai 3-4 pagi. Tetapi masa cuti lah, masa waktu kerja tak boleh. Nanti pengarah kata apa halnya, takkan nak jadi cikgu syari macam Piramli tu. Kan? Jadi oleh demikian kita terpaksa berkorban banyak. Tapi kita berjaya kerana sistem ini kalau kita lihat juga boleh diintegrasikan dengan sistem DPG, sistem maklumat pelajar yang dibangunkan oleh BPG, kerana mereka menggunakan CFM juga, Cold-Fusion juga. Jadi oleh kerana bapa kami di BPG pakai CFM, kami anak-anak pun gunalah CFM supaya pengintegrasian itu nanti boleh dilaksanakan. Tapi walaupun kita pakai PHP, kita punya basic kita masih kuat, PHP pun boleh guna. Okey, seterusnya saya malu sebenarnya nak cakap, kami adalah IPG pertama di Perak, sebab kami lah satu-satunya. Yang kedua, memang kami yang pertama di peringkat kebangsaan melaksanakan sistem ini berjaya. Orang lain bukan tak pernah guna, tetapi kami dapat guna berjaya. Jadi ini adalah merupakan benchmark kami dan kami rasa bangga kerana kejayaan tersebut. Dan harapannya kejayaan ini juga diberi penerapan oleh SUK juga pada pertandingan kualiti rangkap Negeri Perak ni. Dan pada masa akan datang, apa yang kami harapkan bahawa kita e-daftar ni memang menjadi teras kepada sistem-sistem yang akan kita bangunkan pada masa akan datang. Kerana kita akan ada lagi
versi-versi yang berikutnya, yang mana kita tambah baik modul-modul yang lain, iaitu kita akan ada e-practicum, e-gerko, e-peperiksaan, e-keluar masuk, yang mana modul ini dalam proses pembinaan, yang mana kita akan tambahkan lagi kepada e-daftar yang sedia ada menggunakan pengkalan data yang sedia ada. Dan kita cubalah juga, kita nak cuba optimizekan dan juga cuba ada ciri-ciri interaktif. Dengan kata lain, yang kata orang IT, ada artificial intelligence, yang mana sistem dapat membuat keputusan bagi pihak pengguna-pengguna di institut perguruan. Jadi harapan kami dapat sampai ke tahap tersebut. Dan di akhirnya nanti, minta maaf, harapan kami menjadi model kepada institusi lain, terutama IPGM, dalam pelaksanaan e-government, yang mana menjadi salah satu daripada flagship dalam MSC, Multimedia Super Corridor Malaysia, yang mana telah menjadi wawasan kepada Perdana Menteri kita dahulu, Tun Dr. Mahathir. Jadi itu adalah harapan kami pada masa akan datang. Okey, di paparan di skrin tuan-tuan, itu adalah sistem e-pelajar, e-daftar, yang mana akan dibangunkan modul-modul yang lain pada masa akan datang. Dalam proses kita akan mengintegrasikan modul-modul supaya dia akan menjadi satu sistem yang komprehensif untuk pengurusan pelajar-pelajar di institut perguruan. Jadi ini adalah merupakan skop yang kita telah laksanakan yang berwarna merah. Dan ini adalah perhantaan dari peringkat Institut Perguruan Ipoh. Oleh kerana keperhatian pengarah, kami telah dapat diberikan CJ pengiktirafan tersebut, dan kemungkinan besar pula di peringkat negeri Perak oleh pena-pena hakim yang arif lagi di sana. Jadi selepas daripada ini, saya nak mendemokan, buat demonstrasi sikit sistem, bagaimana sistem data secara ringkas. Dan selepas ini tuan-tuan sendiri boleh nak hack sistem kami. Pakar dia kata tadi, hacklah sistem kami. Kami pun nak tengok betul-betul tak kami ni kebal ataupun tidak. Kalau kami tak kebal, tak apalah, kami cuba kebalkan diri, kerana mungkin ada tubuh-tubuh lain yang kami terpaksa lah bertahanus ataupun terpaksa cari kat mana-mana lah ya. Okey, ini adalah interface. Di peringkat pelajar, saya nak ambil senario yang pertama tadi, daripada haiwan pelajar. Haiwan pelajar akan menghantar surat. Lepas dia hantar surat, dia akan assign siapa tutor yang boleh mendaftarkan pelajar-pelajar baru. Okey, ini interface bagi haiwan pelajar. Pergi kepada senarai pensyarah, dan di sini proses mengaktifkan pensyarah sebagai tutor. Dia ambil daripada Jabatan Teknologi Pendidikan. Katakan dia aktifkan saya sebagai tutor untuk proses pendaftaran. Okey, dia pun akan pilih saya untuk pendaftaran pengajian apa. Kalau saya tutor Tamil lah, kita select tadi ruang berkenaan. Kalau saya untuk jadi tutor ataupun membuat proses pendaftaran bahasa Melayu lah, okey, katalah Tamil. Okey, dan kita pun okeykan dia. Okey lah, contohnya kita contoh. Okey, bermaksud sekarang kalau kita pergi kepada senarai pensyarah tadi, nama saya telah diaktifkan sebagai tutor. Kita tengok balik ya, senarai pensyarah. Kita ambil daripada unit teknologi pendidikan, Jabatan Teknologi Pendidikan. Nama saya sekarang telah jadi sebagai, kalau tadi tak aktif, sekarang sudah diaktifkan sebagai pensyarah yang akan melaksanakan pendaftaran pelajar baru sebagai tutor. Okey, okey, ini adalah contoh kalau dia telah mendaftar di asrama dan telah diaktifkan oleh student, dan kita akan bagi nombor bilik. Ya. Okey, seterusnya kita nak tengok ke unit grafik. Mana nak gunakanlah, tengoklah dan timbang-timbangkanlah supaya kalau ada penambahbaikan, kami sedia mendengar untuk cadangan-cadangan tersebut.
Jadi sekian saja untuk sesi demo e-daftar saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Panglima kita. Langkah mantap, hujah-hujah yang kemas dan jelas. Itulah ya tuan-tuan, sebuah ringkas. Itu ringkas tu, panjang lagi tu. Beringkas mengenai sistem e-daftar. Dan sebagai rumusan, ingin saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, ya, bahawa sistem ini boleh digunakan pakai secara terus di APGM yang lain. Malah dengan hanya sedikit modifikasi, sistem ini boleh digunakan pakai untuk lain-lain institusi pendidikan, termasuk sekolah-sekolah. Dan seperti yang telah dimaklumkan tadi, bahawa teras pengkalan data daripada sistem yang kami bangun ini adalah MySQL. Jadi sambungan itu ianya juga boleh diperpanjangkan dan diperluaskan kepada capaian PHP dan Java. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya dan juga untuk sebagai sedikit tambahan, sedikit makluman kepada tuan-tuan, bila kita membangunkan sistem, tentulah faktor keselamatan itu adalah faktor utama yang perlu kita fikirkan. Antara itulah ya, salah satu faktor mengapa kami tidak terus kepada PHP. Sebab dari segi keselamatannya, PHP ini kita perlukan orang yang betul-betul mahir. So, saya sendiri pun ya, suka menggunakan PHP dan saya belum begitu mahir lagi ya, untuk menjamin keselamatan PHP itu daripada dicerobohi. Sebab dia perlu seorang yang memang pakar ya, dalam menguruskan server dan juga pengaturcaraan PHP. Dan kalau nak mengajar Java pula, memang kita tak ada sumber. Orang sini yang Java dia lah. Tapi Java tak aman. Java dia mudah dari segi security dia. Ya, sebab bila dia tak onkan Java, memang dia tak boleh nak jalan kan. Jadi dengan itulah kami menggunakan Profusion. Kerana kepakaran yang telah sedia ada dan sistem yang telah pun sedia ada, kami tak perlu beli sistem baru. Sistem yang telah sedia ada. Dan kemudian berkenaan dengan talian selimik itu pula, ya, talian itu sebenarnya talian bukan digunakan untuk sistem ini awalnya. Dia adalah talian internet kami ya. Talian kami itu SDSL yang digunakan untuk akses internet. Dan kami mencuba dengan talian yang ada ini 1.5 untuk upload dan download dia sama 1.5 ya, masukkan satu lagi server untuk penggunaan e-daftar ini. Alhamdulillah ya, cubaan kami berjaya ya, dan di mana capaian pun ya, dapat dicapai dengan cepat dan pantas. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kami ingin membawalah tuan-tuan dan puan-puan seperti yang disebut oleh Cik Yahya tadi ya, untuk melihat-lihat dan menguji-uji ya, sambil menjamah ekor yang ada kat depan tu ya. Jadi sebelum itu, sebab kata kami juga lah ya, buah cepedak di luar pagar, ambilkanlah tolong julukan. Kami ni pun budak-budak yang baru belajar, mana yang salah tolong tunjukkan. Itu saya persilakan Dr. Hadi, promosi dan juga jika lain untuk membantu panel-panel kita menerokai sistem e-daftar yang telah kita bangunkan. Silakan.
hari-harian ataupun sangat kritikal lah sebab saya nak sebutkan saya memang amat berterima kasih kepada Ketua Jabatan dan juga pasukan di teknologi pendidikan institut ini kerana banyak membantu kami dalam urusan pendaftaran terutamanya, kerana kalau tidak memakan waktu yang masa yang lama, runtutan daripada ibu bapa dan pelajar juga masuk ke asrama lewat sehingga petang. Tetapi bila ada sistem ini kami dapat melakukannya tak sampai pukul 11 dah tamat. Semua yang ekoran kemudian itu kerana mereka datang lewat. okay, kerana kita dimaklumkan bahawa sistem ini kritikal. Selain daripada kaedah backup yang dijalankan, saya tak tahu kitaran lah, jadi itu ada normalnya lah. Saya tanya, selain daripada kalau line down tu, okay, you can pakai local lah, local environment kan. Tapi andai kata the worst case scenario, your server mengetuk, bakar, banjir, whatever lah, ada something like that. What is your alternative side? Belum ada kan? Sebenarnya kita, masa dia orang key in data tu, dan mereka akan print out data-data mereka dalam bentuk hard copy. Dan masa pendaftaran tersebut, mereka akan bawa orang yang mereka telah print out sebagai bukti mereka telah key in di rumah. So, itu kita akan hanya secara manual lah kita buat pendaftaran. Tapi sebenarnya dalam IT ni tak ada manual sebenarnya. Jadi kena ada apa dia nak disaster recovery site. Contohnya macam perkhidmatan yang dibeli oleh, saya tak nak betul lah, tapi jaring lah sebagai alternative system. Jadi kalau your primary site is down, jaring ada semua, segala apa yang ada tu, mungkin data tu kurang satu hari ke, itu je. Maknanya you can jump over to that side. Sebagai contoh lah, disaster recovery site. Mengenai kemampuan koordinasi maklumat ni, dia punya kos tu macam mana kalau kita nak menyimpan jaring tu? Sebenarnya kami sendiri tak tahu, tapi kami tahu jaring ada penggunaan tu. Sebab jaring lakukan itu untuk prosedur segala transaksi. Diorang lagi dahsyat lah, diorang dengan financialnya, dari segi kaki tangan, dari semualah, segala bentuk lah, gaji, semua, everything lah. Maknanya kalau opsi tu down, dia switch over to jaring. Jadi maknanya virtual tu ada pada jaring. Tapi itu kan besar, kos besar lah. Tapi kalau di sini semua sistem, mungkin dikatakan boleh fikir secara inovasi dia macam mana nak cepat kos. Tapi tempat lain ada. Itu je tadi. Saya nak menemukan tentang backup ni kan, backup sistem. Bila kita nak buat satu sistem, tadi kita backupkan daripada sumber luar, dia akan menggunakan kos yang tinggi. Jadi maknanya kita perlu membayar kos untuk sebenarnya kita tidak ada berurusan dengan jaring lagi sekarang ini, tapi dengan TM kita dah ada buat satu rundingan berkenaan untuk meletakkan satu backup server di sana. Mana server, tapi server kita belum dapat lagi. Cuma kita hanya buat sedikit rundingan, jadi ada masalah beberapa position untuk meletakkan server di sana, di mana bandwidth dan lain-lain yang perkara dia akan jaga kan. Jadi sebagai alternatif lah kepada satu inovasi yang kami buatkan di sini, kami sedang menunggu sekarang ni, sedang mendapat projek jaringan kampus sedang berjalan. Bila selesai pemasangan jaringan kampus ini, kami insyaAllah akan dapat, setelah ada beberapa server yang diberikan kepada kami nanti. Jadi kami akan memanfaatkan server yang akan kami dapat tu. Mana server tu nantilah kami akan jadikan backup. Kita tak akan buat satu server je. Mana kalau satu terbakar, insyaAllah itu lagi ada. Mana kita akan backup kepada server, kita akan buat sistem yang sama seperti yang telah saya dah melawat itu ke pusat ni dekat Cyberjaya di Mnet punya data center dia. Kita tengok cara backup dia dan kita boleh cuba tiru cara backup dia untuk sistem yang kata dengan cara inovasi modal yang termurah yang kita ada. Jadi kalau dengan adanya, maknanya sekiranya sistem ini, inovasi ini diketengahkan, mungkin dengan dapat peruntukan yang lebih baik, maka saya rasa tidak ada masalah lah untuk kita dapatkan backup. Malah mungkin kita tak akan letakkan server kita dah kan. Untuk capaian yang lebih baik, kita letakkan di atas center lah, sama ada di jaring ataupun di ni. Dan apabila perkara telah wujud,
kena sekali dalam jangka masa 3 atau 4 kali dalam setahun exercise. What happen kalau kita be down, then tengok dia boleh up. Bila everything turn up, then your plan is successful. Jadi kena exercise, dan exercise. Dia soalan. Penggunaan password, dia ada sediakan untuk buka password dalam sistem, dan ada kawalan, dia ada sediakan untuk buka password dalam sistem, dan ada kawalan, maksudnya kena berapa surat 1 tahun untuk buka password. Masa ni kita taklah benarkan dia sesuka hati untuk membuka password, sebab kita bimbang dalam tempoh buka password tu dan sebagainya. Sebab sistem kita ni data-data tu data yang secure, jadi kita tak benarkan simpi-simpi nak tukar, sebab kita nak pastikan orang-orang tertentu saja. Sebab end user kita yang ahli, yang kini luar daripada ni cuma pelajar, yang lain semuanya pengguna institut pembangunan. Satu kali lagi Puan, dari segi password yang tadi yang ditetapkan tadi tu. Kadang-kadang soal password ni salah satu kaedah adalah pada PAS masing-masing tu. Kadang-kadang pada PAS tu ada nombor yang spesifik pada tiap-tiap satu PAS tu. Nombor tu dia berguna sebagai ID, password tu mudah. Jadi yang payah tu ID, bukan password yang payah. Jadi dia ada kaedah ni lah. Jadi PAS tu tak boleh hilang. Kalau hilang tu memang payah lah, kadang-kadang nak ingatkan nombor ID dia. Dia ada banyak kaedah lah bagaimana nak berhasil. Saya rasa masih kena soalan lagi. Okey, saya rasa setakat itu adalah soalan yang biasa-biasanya kami kumpulkan. Kadang-kadang bila sistem jadi kritikal, jadi kita kena pertingkatkan keselamatan kita ataupun disaster recovery kita untuk meningkatkan, sebab mereka menganggap itu kritikal. Jadi kena resolve dia orang keluar. Kita tak boleh down langsung. Even kaedah manual pun memanglah manual tu last choice dah. Tapi sedoknya, arifnya kita bersedialah supaya mengelakkan perkara bencana berlaku. Tapi dari segi penggunaannya mungkin dalam pendaftaran itu je lah. Kemudiannya dia hanya nanti akan diguna kalau ada perkara-perkara tertentu timbul. Dan mungkin berkaitan nantilah dengan peperiksaan, dengan praktikal, barulah data itu digunakan. Kalau tidak, tak ada. Dari segi aspek peperiksaan lah di future pun, peperiksaan tu pun kalau saya tak tahu dari segi berapa semester kan. Jadi kalau biasanya transkrip tu dari mula sehingga akhir disimpankan, ada setengah tu hanya bagi keputusan ketik ini. Jadi banyak pendekatan banyak. Jadi apa-apa hal pun penyimpanannya tetap pada HP. Jadi HP memang kritikal lah. Saya rasa sangat tu je lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Sri dan dari Bina sekian tentang backup tu, semasa pengajian tu. Okay, saya dengan segala hormatnya menjemput Tuan Haji Sarudin menyampaikan sedikit tanda hati dan kenangan. Menjemputkan ada di panel diketuai oleh Syukri untuk menerima panduan. Tanda hati yang tak kurang lah. Orang datang rumah kami nak bawa bagi, orang kata kalau datang kenduri kadang-kadang dia bawa bagi kudak kan, balik dia KP bawa balik. Saya nama tak ada tadi. Dia semua maaf saya lelek.
Dan lain sekali kami jemput Zikri untuk menerima satu lagi persembahan yang kami berikan tadi untuk dipasal. Jadi ribuan terima kasih ya, segala yang kurang daripada saya di sini adalah kesilapan saya sendiri, dan segala yang baik itu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama kita melapik perut kita yang mungkin dah lama ada kat sini ya. Kering perut kering tekak dengan perut ya. Kosong perut dah perut sini, jadi mari sama-sama yang sewa di bawah sana di bilik raya. Silakan Dr. Hadi untuk menyebut dari tetamu kita ya. Untuk ni zaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.